dan salam sejahtera murid-murid semua. Saya Cikgu Norawiah dari SMK Tun Saban. Pada hari ini, kita akan belajar tajuk 8.5 iaitu pencapaian dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional. Baiklah murid-murid, cikgu ingin bertanya satu soalan. Apakah pencapaian DEB pada aspek sosial? Baiklah, pencapaian DEB dari aspek sosial dapat dilihat dari segi penurunan kadar kemiskinan, peningkatan kualiti hidup, kemunculan golongan pertengahan, masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera. Selain itu, pencapaiannya juga meliputi pembangunan pendidikan, perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan serta perkembangan bandar baharu. Kadar kemiskinan di Malaysia berjaya dikurangkan. Usaha kerajaan mempelbagaikan kegiatan ekonomi, membuka peluang pekerjaan dan menambah pendapatan isi rumah yang melibatkan semua kaum. Kerajaan juga menambah baik peluang untuk rakyat mendapatkan kemudahan awam yang dapat meningkatkan taraf dan kualiti hidup. Keperluan tenaga kerja dalam bidang pertanian dan perindustrian dapat mengurangkan masalah pengangguran dan kadar kemiskinan rakyat. Pelaksanaan DEB menyebabkan kadar kemiskinan penduduk dapat dikurangkan daripada 49.3% pada tahun 1970 kepada 17.1% pada tahun 1990. Pelaksanaan DPN pula mengurangkan kadar kemiskinan kepada 7.2% pada tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan menyebabkan kualiti hidup rakyat meningkat. Hal ini dapat dilihat dari aspek peningkatan tahap kesihatan rakyat yang semakin baik. Begitu juga dari aspek pendidikan, pemilikan barang keperluan asas dan penyediaan infrastruktur seperti hospital dan klinik untuk keperluan rakyat. Kualiti hidup menunjukkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara semakin baik selepas tahun 1990. Ekonomi baru dan DPN berjaya meningkatkan penyertaan bumi putera dan bukan bumi putera dalam pekerjaan di bandar dengan kewujudan masyarakat baharu yang terdiri daripada golongan profesional, pemodal, teknikal, pentadbiran dan pengurusan. Perkembangan ekonomi menyebabkan keperluan terhadap bidang kerja ini semakin meningkat. Mereka dianggap sebagai golongan pertengahan dalam masyarakat. Kemunculan golongan ini menunjukkan dasar ekonomi yang dilaksanakan oleh kerajaan dan pihak swasta memberikan kesan terhadap peningkatan taraf hidup rakyat. Masyarakat baharu ini juga memberikan sumbangan yang besar kepada pendapatan dan kemakmuran negara. Masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera diwujudkan melalui DEB dan DPN yang bergiat dalam pelbagai bidang ekonomi. Golongan ini membentuk kelas bumi putera komersial yang melibatkan diri dalam sektor korporat. Muncul tokoh bumi putera dalam bidang perbankan, pemodal saham, pemilik syarikat, pemilik pelabuhan dan usahawan muda. Kemunculan golongan ini turut memberikan faedah kepada peningkatan taraf hidup golongan miskin dengan tawaran pekerjaan dalam syarikat dan industri yang dimiliki oleh golongan ini. Pembangunan pendidikan berlaku seiring dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan tenaga kerja mahir yang berpendidikan. Selepas tahun 1990, berlaku pertumbuhan institusi pendidikan di bawah kelolaan pihak kerajaan dan swasta. Pada masa yang sama, muncul graduan dalam bidang sains, teknologi dan teknikal. Kebolehan dalam bidang ini amat diperlukan kerana permintaan yang tinggi dalam bidang perindustrian dan keekonomi.
Pendidikan tinggi juga memperbaiki taraf hidup rakyat Malaysia. Pembangunan ekonomi memberikan kesan terhadap pemodenan pengangkutan awam. Pelaburan dibuat oleh pihak kerajaan dan swasta dalam bidang pengangkutan untuk memenuhi keperluan perindustrian serta perdagangan. Jaringan sistem jalan raya, pengangkutan udara, kereta api dan pelabuhan yang moden merancangkan aktiviti ekonomi negara termasuklah ke kawasan pedalaman. Sistem pengangkutan juga memudahkan proses integrasi antara semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Perkembangan ekonomi melalui DEB dan DPN menyebabkan kemunculan beberapa bandar baru. Antaranya termasuklah Felda Segitiga Jengkar yang berkembang daripada sebuah tanah rancangan Felda menjadi sebuah bandar. Bandar ini kemudiannya dikenali sebagai Bandar Tun Abdul Razak pada 7 Julai 2011. Jengkar ditubuhkan melalui projek Segitiga Jengkar oleh Felda. Nama Segitiga Jengkar digunakan dengan mengambil kira lokasi jengkar yang terletak di antara 3 daerah, iaitu Termeluk, Maran dan Jerantuk. Pelbagai kemudahan perkhidmatan disediakan seperti pejabat pos, hospital, bank, institusi pendidikan, stadium mini, pusat perniagaan dan pejabat pentadbiran kerajaan. Terdapat kilang yang beroperasi di kawasan perindustrian di bandar ini seperti kilang TAPS, kilang bimbingan BEM pembangunan serta bengkel kereta dan motor. Okey murid-murid, seterusnya cikgu nak tanya, apakah pencapaian DEB dan DPN dari aspek ekonomi? Baiklah, dasar ekonomi baru dan DPN juga membawa perubahan dari aspek ekonomi. Kedua-dua dasar ini menyebabkan berlaku perkembangan dalam perindustrian dan perdagangan yang meningkatkan kestabilan ekonomi negara. Perkembangan ini berasaskan perindustrian berteknologi tinggi, perkembangan kawasan perindustrian baharu dan industri nasional. Mulai tahun 1980-an, program perindustrian negara mengalami satu lagi perkembangan, iaitu industri berat yang bertujuan memperkukuh asas perindustrian negara dan menambahkan kemahiran rakyat dalam bidang teknologi yang lebih tinggi. Perindustrian ini melibatkan penggunaan jentera moden yang memerlukan kemahiran tinggi dan modal yang besar. Industri teknologi tinggi ini dikendalikan oleh The Heavy Industry Corporation of Malaysia Berhad, HICOM, yang ditubuhkan pada tahun 1980. Antara projek yang dilaksanakan termasuklah membaiki kapal di Limbungan Pasir Gudang, Johor, Besi dan Keluli di Perai, Pulau Pinang dan Teluk Kalung, Terengganu, loji gas cecair di Bintulu, Sarawak, stesen jana kuasa di Raut Pahang, kilang penapis petroleum di Kerteh, Lutong dan Port Dickson dan satelit komunikasi. Pelaksanaan DEP dan DPN mewujudkan pelbagai bentuk kawasan perindustrian. Antaranya termasuklah estet perindustrian, zon perindustrian bebas dan taman teknologi industri. Rasional pembentukan kawasan perindustrian ialah berdekatan dengan sumber bahan mentah, infrastruktur dan bekalan buruh yang mencukupi. Di samping itu, kawasan ini membantu pembangunan ekonomi di kawasan sekitarnya yang kurang maju serta menambah pelaburan modal dari dalam dan luar negara. Perindustrian dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, pihak berkuasa pembangunan wilayah dan pihak swasta. Kawasan ini dibangunkan sebagai bandar terancang yang mengandungi kawasan perumahan, pusat perniagaan dan perindustrian serta pusat rekreasi. Taman Teknologi Perindustrian merupakan pusat penyelidikan dan pembangunan industri. Pusat ini di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Kementerian ini dipertanggungjawabkan untuk menjalankan penyelidikan dan inovasi bagi membangunkan teknologi perindustrian. Zon perindustrian bebas merupakan kawasan perdagangan yang diberi pelepasan cukai atau tarif sebagai insentif.
Tujuannya menarik pengusaha melabur dan merangsang ekonomi kawasan sekitarnya. Kawasan ini sering digunakan oleh syarikat multinasional seperti SIMDB Berhad, Axiata Group Berhad dan Proton Holding Berhad untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan perdagangan. Penubuhan Haikom dan Kajian Dasar Perindustrian Malaysia pada tahun 1983 telah menggalakkan pertumbuhan industri kereta dan motosikal buatan Malaysia. Industri kereta tempahan dipelopori oleh Perusahaan Automobil Nasional Proton dan Perusahaan Automobil Kedua Pro2. Proton ditubuhkan pada 7 Mei 1983, manakala Pro2 pula ditubuhkan pada tahun 1963. Motosikal dan Enjin Nasional Bersendian Berhad Modenas merupakan syarikat pengeluar motosikal nasional yang menghasilkan pelbagai model motosikal kecil 200cc untuk pasaran tempatan dan antarabangsa. Perusahaan kereta dan motosikal nasional membuka peluang pekerjaan untuk tenaga kerja yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum di negara ini. Langkah ini dapat meningkatkan pendapatan rakyat dan taraf hidup masyarakat. Secara umumnya, kegiatan ekonomi meningkatkan interaksi antara pelbagai kaum di Malaysia dan menyumbang kepada perpaduan kaum dalam masyarakat. Sepanjang tahun 1970 sehingga tahun 2000, ekonomi Malaysia mencatatkan prestasi yang membanggakan. Pertumbuhan pesat ekonomi Malaysia berjaya mengurangkan kadar kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Pelaksanaan DEB dan DPN bertujuan membantu rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Kerajaan sentiasa peka dan prihatin terhadap keperluan rakyat serta pembangunan ekonomi negara. Sebagai rakyat, kita perlu bersyukur dengan kemakmuran yang dikecapi pada hari ini. Selain itu, kita juga perlu menyokong dasar kerajaan demi pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Dan sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat menjawab soalan latihan untuk lebih faham lagi berkaitan dengan DEB dan DPN. Sekian, terima kasih.